Peralatan ukur aras. Terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk menjalankan kerja ukur aras. Kaki tiga alat aras digunakan untuk mendiri siap alat aras. Alat aras. Terdapat pelbagai model alat aras di pasaran seperti alat aras model Leica, model Sokia dan model Trimble. Staff. Untuk membaca ketinggian aras suatu titik, staff yang digunakan adalah bergantung kepada jenis alat aras yang digunakan. Panjang staff adalah di antara 3 hingga ke 5 meter. Berikut adalah proses mendiri siap peralatan alat aras. Pertama, dirikan kaki tiga di atas permukaan tanah. Longgarkan ketiga-tiga skru pada kaki tiga alat aras. Apabila skru-skru telah dilonggarkan, angkat kaki tiga pada ketinggian yang sesuai, iaitu di paras dada pencerak. Ketatkan semula ketiga-tiga skru pada kaki tiga tersebut. Setelah itu, buka kaki tiga untuk mula memasang alat aras. Menekan ke tanah pada ketiga-tiga besi tapak kaki tiga supaya kaki tiga terbenar masuk ke dalam tanah. Keluarkan alat aras daripada kotak. Hati-hati semasa memegang alat aras dan pastikan alat ini dipegang dengan kuat. Pasangkan alat aras di atas kaki tiga dan ketatkan skru yang terdapat pada kaki tiga ke alat aras. Kemudian, masukkan bateri alat aras. Setelah itu, laraskan gelembung udara pada alat aras supaya gelembung itu berada di tengah. Laraskan gelembung udara dengan menggunakan 3 skru yang terdapat pada alat aras. Lakukan semakan terhadap alat aras tersebut. Jika gelembung selisih udara itu tidak berada pada kedudukan tengah, maka akan terdapat selisih pada bacaan yang diambil. Kaedah pembacaan staff. Pastikan gelembung udara berada di tengah-tengah. Pemegang staff mestilah berada dalam keadaan tegak semasa bacaan diambil. Sentiasa fokus ke arah gelembung udara pada staff supaya sentiasa berada di tengah-tengah. Setiap senggat membawa nilai 0.01 meter. Sebagai contoh, 1.31, 1.32, 1.33 dan seterusnya. Jika di antara 1.31 meter dan 1.32 meter, bacaan staff ialah 1.315 meter. Ujian 2 piket. Perlu dilakukan di atas tanah yang rata di antara jarak 50 hingga ke 60 meter. Pita ukur ditarik sehingga ke bacaan 50 meter. Tanamkan piket pada 2 posisi staf didirikan. Alat aras didirikan di tengah-tengah iaitu 25 meter dari piket A, 25 meter dari piket B. Pastikan alat aras didiri siap mengikut prosedur diri siapan yang betul. Mula mengambil bacaan di A. Seterusnya diikuti mengambil bacaan di B. Seterusnya, pindahkan alat aras ke B, iaitu tanda baru di belakang staf B. Jarak di antara B ke D ialah jumlah jarak keseluruhan dibahagikan dengan 10. Dalam latihan amal ini, jarak keseluruhan adalah 50 meter.
50 meter dibahagikan dengan 10 meter dan jarak di antara D dan B ialah 5 meter. Maka alat aras dijadikan 5 meter dari kedudukan staf B. Seterusnya, ambil bacaan ketinggian pada staf di kedudukan C. Setelah itu, ambil bacaan ketinggian staf di kedudukan B. Pemegang staf di kedudukan A dan B perlu memastikan gelembung udara sentiasa berada di tengah-tengah untuk mengelakkan bacaan aras yang tidak tepat. Ujian 2 piket. Berikut adalah prosedur untuk menjalankan ujian 2 piket. Langkah yang pertama adalah alat aras akan diletakkan di tengah-tengah iaitu di antara poin A dan B. Jarak di antara A ke B adalah 50 meter hingga ke 60 meter. Kemudian, staf akan berada di poin A dan satu lagi staf akan berada di poin B. Di sebelah ini menunjukkan nilaian contoh bagi ujian 2 piket. Alat aras yang diletakkan di A ini akan mengambil bacaan di staf yang berada di kedudukan A iaitu 1.852. Kemudian, alat aras akan mengambil bacaan staf di kedudukan B iaitu 1.037. Prosedur yang kedua ialah alat aras dipindahkan ke poin D iaitu di belakang staf B. Jarak di antara B ke D adalah L/10 iaitu L ialah panjang A ke B 50 meter dibahagikan dengan 10 meter akan mendapat 5 meter. So jarak di antara B ke D adalah 5 meter. Kemudian bacaan akan diambil daripada D ke C iaitu direkodkan 1.563 dan kemudiannya bacaan akan diambil daripada D ke B iaitu 0.775 meter. Cara pengiraannya adalah 1.852 ditolak dengan 1.037 akan mendapat jawapan 0.815. Dan bagi prosedur yang kedua, cara pengiraan adalah 1.563 ditolak dengan 0.775 mendapat jawapan 0.788. So, BS1 tolak dengan FS1 sepatutnya sama dengan BS2 tolak dengan FS2. Tetapi dalam contoh pengiraan ini ialah nilaiannya adalah tidak sama. Maka selisih kolimat E perlu dikira. Cara pengiraan untuk selisih kolimat ialah 1.852 ditolak dengan 1.037 ditolak dengan 1.563 ditolak dengan 0.775 dibahagikan dengan 50 meter iaitu jarak di antara A ke B. Mendapat jawapan 0.0005 meter atau 0.5 mm. Jika selisih itu didapati kurang daripada tambah tolak 3 mm per 60 meter, alat aras tidak perlu pelarasan. Dalam contoh yang diberikan ini, selisih itu didapati kurang daripada tambah tolak 3 mm per 60 meter, maka alat ini tidak perlu kepada pelarasan. Sebaliknya, sesuatu bacaan yang diambil mesti dicerak pada jarak yang sama atau pendek supaya selisih kolimatan terhapus atau diabaikan. Sekiranya selisih melebihi nilai toleransinya, maka alat ukur aras tersebut perlu dihantar servis untuk pelarasan dalam makmal. Tata cara cerapan dan pembukuan ukur aras. Berikut adalah kaedah cerapan kerja pengukuran aras di lapangan. Bacaan backside mula diambil. Segala bacaan ketinggian pada staf akan direkod dalam buku kerja luar. Seterusnya, bacaan foresight diambil iaitu merupakan cerapan terakhir yang diambil sebelum alat aras dipindahkan kepada kedudukan titik yang lain. Seterusnya, staf yang
berada pada kedudukan backside bergerak ke stesen baru berikutnya. Juga, alat aras dipindahkan pada kedudukan tengah di antara staf di foresight dan staf di backside. Staf pada kedudukan foresight adalah kekal dan ia dijadikan backside kedua apabila bacaan diambil pada stesen baru. Seterusnya, apabila di stesen baru, rekod bacaan backside 2 dan seterusnya rekod bacaan pada foresight 2. Ulangi prosedur ini sehingga selesai. Tata cara cerapan dan pembukuan ukur aras. Kandungan pada slide ini ialah yang pertama adalah tata cara cerapan ukur aras, di mana pada kandungan ini tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan dengan konsep cerapan ukur aras di lapangan. Dan seterusnya, kandungan kedua adalah pembukuan ukur aras, di mana cara pembukuan akan ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam pembukuan ukur aras dalam borang pembukuan ukur aras. Berikut adalah tata cara cerapan pengukuran ukur aras. Alat aras didirikan di setup pertama. Bacaan pandangan belakang ataupun backside diambil dan diikuti dengan pandangan bacaan hadapan. Untuk makluman, BM di sini adalah benchmark, di mana staf didirikan di atas benchmark ini. Alat dipindahkan ke setup 2 dan CP ini akan menjadi bacaan pandangan belakang dan CP kedua akan menjadi bacaan pandangan hadapan. CP yang dimaksudkan di sini adalah change point, iaitu titik pindah. Seterusnya, proses pengukuran ukur aras diulang. BMA. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat pembukuan ukur aras. Apabila bacaan diambil, tuan-tuan dan puan-puan perlulah rekod dalam borang pembukuan ukur aras seperti di sebelah ini. Contoh perekodan pembukuan ukur aras. Katakanlah di sini backside yang diambil daripada setup pertama ke BMA iaitu ketinggian dah 1.32 direkodkan dalam kolom. Kemudian CP2 adalah pandangan hadapan ataupun foresight, direkodkan di kolom foresight. Seterusnya, alat didirikan di setup 2 dan ambil bacaan backside direkodkan di kolom backside. Kemudian, sebelum mengambil bacaan pandangan hadapan, terdapat beberapa detail. Contohnya, jika di sini adalah street corner iaitu bucu jalan. So, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengambil bacaan detail ini. Jika tidak mempunyai bacaan detail di sesuatu kawasan, maka tuan-tuan dan puan-puan tiada rekod detail di situ dan boleh teruskan ke CP-CP yang berikutnya. Seterusnya, teruskan untuk mengulangi proses sama seperti di permulaan kerja ukur aras. Alat didirikan 3 dan mengambil bacaan pandangan belakang, rekodkan di pembukuan ukur. Kemudian, sebelum hendak ke pandangan hadapan, jika terdapat street corner dekat sini iaitu bucu jalan, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengambil. Jika tidak, abaikan dan teruskan kerja pengukuran ukur aras. Street corner yang diambil di sini adalah direkodkan di kolom IS, iaitu intermediate side. Dan seterusnya sehingga tutup semula di BMA. Dan ini adalah contoh pembukuan data cerapan ukur aras di lapangan. Terima kasih.